Nak pam minyak pada tahun depan akan guna MyCard Okey ke tak macam ni? Jom kita bincangkan. Okey guys, dekat parlimen baru-baru ni Menteri Ekonomi dia ada buat satu pengumuman yang pada saya sangat penting lah. Iaitu apabila beliau membayangkan bahawa pada tahun depan kita bakal menggunakan MyCard lah untuk pam minyak RON 95. Seperti mana kita tahu, minyak RON 95 ni dia disubsidi oleh kerajaan lah. Jadi ini juga selaras dengan pensasaran semula subsidi bahan api. Baik, pertama sekali sebelum saya pergi lebih jauh tentang mekanisme pelaksanaan ni, kita kena faham bahawa dasar dan juga polisi kerajaan ni dia tidak boleh perfect. Dasar kerajaan sentiasa ada kelebihan dan juga kelemahan. Akan tetapi, perkara yang lebih penting sekali adalah adakah sesuatu dasar itu dipilih setelah kita membuat perbandingan di antara pilihan-pilihan yang ada ni dan ambil semua pro and cons ni di bawah pertimbangan kita. Dan menurut Menteri Ekonomi juga, dia kata bahawa ada satu pertimbangan yang telah menewaskan kesemuanya, iaitu pertimbangan inflasi. Kalau kita guna e-wallet, duit itu akan terus disalurkan kepada penerima subsidi. Sebab kerajaan pun lebih mudah nak buat dan lagi satu, kerajaan boleh kawal perbelanjaan wang yang ditransfer ke dalam e-wallet tu khas untuk penggunaan petrol saja. Sebab kalau korang ingat, kerajaan pernah test masa e-wallet Madani yang dia bagi RM100 tu kan. Dan korang perasan kan, dekat situ ada senarai-senarai barang yang korang boleh beli dan korang tak boleh gunakan. Dan dia pun mudah untuk kerajaan laksanakan. Cuma mungkin yang dekat kampung-kampung tu, pakcik-makcik ke, dia tak pandai sangat gunakan e-wallet ni lah. Baik, yang kedua pula, kalau kerajaan memilih untuk menggunakan MyCard, ini bermaksud harga minyak dekat stesen minyak petrol ni dia tidak akan mengalami perubahan, especially kepada penerima-penerima subsidi RON 95. Bila kita swipe saja kita punya MyCard tu dekat stesen minyak, maka kalau dia detect kita ni adalah B85 instead of T15, kita akan dapat minyak pada harga subsidi lah. Kecuali kalau dia swipe MyCard dia, sistem tu detect dia T15, dia akan kena bayar mengikut harga pasaran. Oleh yang demikian, harga runcit RON 95 tidak akan berubah bagi 85% pengguna, sementara ia hanya akan dinaikkan kepada 15% sahaja. Baik, since Menteri Ekonomi pun dah cakap bahawa kerajaan mungkin akan menggunakan MyCard instead of e-wallet, okey, tak apa, jom kita tengok apakah kebaikan dan keburukan penggunaan MyCard ni. Dan kita harap bahawa kelemahan-kelemahan di dalam penggunaan MyCard ni akan dilihat lebih teliti bagi kerajaan untuk memperbaikinya sebelum melancarkan penggunaannya pada tahun depan. Okey, nombor satu, bagi saya lah, kelebihan dalam menggunakan MyCard ni, kerajaan akan boleh faham penggunaan petrol bagi seseorang tu. Berapa banyak dia pakai sebenarnya. Dan ini adalah satu rekod yang sangat penting bagi membolehkan kerajaan membuat perancangan pada masa akan datang. Ada juga yang cakap bahawa kerajaan patut kenakan kuota bulanan untuk RON 95. Tapi pada saya lebih bagus kita buat dulu pelaksanaan MyCard ni dan kita nampak dia punya pattern dia macam mana, baru kita boleh setkan kuota tu. Sebab guys, kalau kita tak tentukan kuota tu, kita takutlah nanti dia akan gunakan untuk orang lain. Sebab macam contoh, dia mungkin driver kepada bos dia. Jadi dia gunakan MyCard dia tu untuk pump minyak kereta bos dia. Habis nanti guys. Jadi katakanlah selepas setahun kerajaan dah nampak pattern perbelanjaan tu macam mana, berapakah consumption of petrol by individual, then kota tu pada saya lebih bagus ditentukan mungkin selepas setahun guys. Lepas tu, MyCard ni juga adalah satu dokumen yang kita sentiasa bawa ke sana kemari. Jadi, kebarangkalian untuk kita tinggalkan MyCard tu dekat rumah, itu sangat tipis lah. Jadi, dia adalah sesuatu yang bukan sahaja senang untuk kita bawa ke mana-mana, memang kita bawa dia ke mana-mana pun. Okey, next, jom kita cerita tentang kelemahan penggunaan MyCard ni. Pertama sekali, ramai orang risau bahawa kalau gunakan MyCard, mungkin stesen minyak akan jam. Sebab 85% pengguna petrol RON 95 ni, diorang kena buat verifikasi dulu. Setelah verification dibuat melalui diorang punya MyCard, baru diorang boleh pump dapat harga minyak subsidi, betul tak? Persoalannya sekarang ni, berapa pantaskah verifikasi itu boleh dibuat? Apatah lagi dalam keadaan di mana musim perayaan, contohnya kan, dan kereta terlalu banyak di jalan raya. Dan pada masa tu pula ada proses verifikasi.
mungkin akan jam guys. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Dan hopefully proses verifikasi ini tidaklah memakan masa yang terlalu panjang sehingga menyebabkan orang beratur ramai, kesesakan dan sebagainya. Lepas tu juga yang kedua, kerajaan perlu meyakinkan ke semua pengguna-pengguna MyKad ni bahawa privacy data mereka dilindungi. Ada tak kemungkinan bahawa informasi di dalam MyKad tu akan dicuri ke? Sebab bila kita katakan penggunaan MyKad dekat stesen minyak ni, dia dah memerlukan kerjasama daripada stesen minyak itu sendiri. Jadi betapa selamatkah perkara ni? Ini perlu diperjelaskan. Dan kerajaan perlu memberi jaminan bahawa privacy data ini dapat dilindungi. Seterusnya, adakah sistem yang verified kita punya MyKad ini, dia stable ataupun tidak? Sebab kalaulah berlaku gangguan dan sebagainya, ini akan menyebabkan jam lebih teruk lagi dekat stesen minyak lah. Apa pun guys, macam saya cakap tadi, setiap dasar kerajaan tu dia ada kelemahan dan juga kelebihan. Tapi apa yang kita nak adalah, senarai-senarai kelemahan ini perlu diberi perhatian oleh kerajaan untuk diperbaiki dan dilancarkan sebelum dia dilaksanakan pada pertengahan tahun depan. Jadi kerajaan masih ada masa lagi, iaitu menggunakan MyKad. Apa kata dalam masa yang ada ni kerajaan memberi tumpuan khusus kepada memperbaiki semua kelemahan-kelemahan yang bakal berlaku di atas penggunaan MyKad supaya pada masa ia dilaksanakan, dia punya proses dia semuanya lancar.